Begitu juga kelompok yang seterusnya, wal khalafiyatu. Khalafiyah juga merupakan pecahan daripada golongan Khawarij. Za'amu anna man taraka al-jihad min dhakarin wa untha faqad kafar. Mereka menyangka bahawasanya orang yang meninggalkan jihad daripada kalangan lelaki dan juga wanita, maka dia telah kufur. Jihad merupakan satu hal yang diwajibkan sekiranya cukup syarat-syaratnya. Bagi clear benda ni. Yang dimaksudkan jihad oleh Khalafiyah di sini iaitu jihad besar, bukan jihad bersedekah ni. Ini jihad perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini memang kita tak nafikan, ustaz-ustaz pun takut nak sebut perkataan jihad banyak kali. Sebut 2-3 kali, tapi ISA dah tak ada orang ni. Boleh sebut lebih-lebih sikit lah. Sebut lebih-lebih ni maksudnya bukan jadi dok pi bom, dok pi bunuh orang tak ketahuan hala. Sebut tentang jihad, memahamkan masyarakat konsep jihad di sisi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan jihad seperti yang diimani dan difahami oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah faham jihad lagu lain. Ahli bid'ah dia faham jihad bunuh orang kafir semua. Orang kafir yang berada di negara ini semua kafir harbi. Oh dak, jangan buat kerja lagu tu, tuan-tuan dan puan sekalian. Kafir harbi ini ada dia punya dawabit, garis panduan yang digariskan oleh Nabi SAW. Pecahan orang kafir pun telah kita nyatakan dalam kelas-kelas pengajian kita yang lalu. Ada zimminya, ada muahidna, kafir muahadahnya, ada kafir yang disebut sebagai kafir harbinya, ada kafir yang disebut sebagai musta'man. Yang mana kesemua ini ada persamaan dan ada perbezaan dari sudut muamalah orang Islam dengan mereka. Jadi kita tak boleh semata-mata kerana takut perkataan jihad ni disalahgunakan sehingga kita melarang orang mengajar tentang jihad, sehingga kita melarang orang menyebut tentang jihad. Ini satu fahaman yang salah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tahu kalau makan gula lebih, kencing mana? Dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita nak stop pengeluaran gula? Jangan buat gula lagi, jangan jual gula. Hanya orang-orang yang bodoh saja bertindak seperti itu. Kita tetap gula, cuma kita kempen agar pemakanan gula itu dikurangkan sesuai ikut kadar orang. Itu cara dia. Jihad bila dimanfaatkan oleh golongan-golongan teroris yang salah faham konsep jihad, apakah ia bererti bahawasanya kita perlu untuk menghapuskan perkataan jihad dan dilarang kita bercakap tentang jihad? Tak boleh. Inilah yang diusahakan oleh barat. Sebab orang apa ni? Nak sebut kafir ni sensitif juga. Orang kafir di barat khususnya, depa lebih rela kena sengat dengan ikan pari daripada pergi berperang. Daripada buat kerja-kerja yang bermanfaat, depa lebih rela naik basikal pi kat tengah-tengah gunung berapi duk, daripada lakukan sesuatu yang bermanfaat. Mereka rela pergi duk panjat KLC nak buat apa? Khabat Spiderman. Kerja-kerja apa ni? Kerja kepuasan hati dunia. Sedangkan kita memikirkan syurga. Kita memikirkan syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Sebab tu mereka tak mau orang Islam bercakap pasal jihad. Sebab jihad dia ada satu semangat yang lain. Kerana syurga dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijanjikan oleh Nabi SAW, kelebihan-kelebihannya menyebabkan jiwa umat Islam tu dia akan jadi kuat bila faham tentang konsep jihad. Sebab tu dia tak bagi cakap. Siapa bercakap bab jihad saja, dia mulalah akan dituduh sebagai teroris. Ini satu salah faham. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman dalam hati kita, kerana Nabi telah mencela orang-orang yang di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Tak ada sebarang perasaan. Munafik hati dia. Semua kena ada keinginan tersebut. Tapi jihad di sisi ahli sunnah ada prinsip mesti mai daripada pemerintah. Jihad di zaman Nabi, Nabi tak bagi cincang-cincang mayat orang kafir. Menyelisihi sikap orang kafir pada zaman Nabi SAW,
golongan Quraisy, kafir Quraisy pada ketika itu, Arab jahiliyah, berperang dengan orang Islam, dia cincang mayat orang Islam. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi membunuh kanak-kanak, Nabi tak bagi bunuh orang perempuan dan orang tua yang uzur. Tapi apa Amerika buat? Hantar bom. Nasib. Apa geng teroris buat? Hantar bom. Tak puas hati, kelak malam banyak sangat di Bali. Bom Bali, habis bom. Mati budak-budak. Kami minta maaf, kami terpaksa nak hapuskan benda ni. Itu bukan sikap Ahlus Sunnah. Itu sikap Ahlul Bid'ah. Kerana itu apabila teman kita, sahabat kita, Al-Fadil Ustaz Zainal Abidin LC, bila dia ceramah, bila dia mengajak, bila dia ceramah pasal teroris ini, menjelaskan tentang perbezaan antara Ahlus Sunnah Salafiyah dengan teroris yang sebenar, diserang dia dalam kelas. Dalam kelas ni tengah-tengah dia mengajak ni, dia bawa parang apa semua, dia bawa alat-alat senjata semua, mangkit beberapa orang, angkat tetak dah. Di Indonesia kita tak ada lagi. Kalau ada lagu tu, tak ada sama orang ni mengajak. Itu dia di sana. Itu yang mereka hadapi dakwah mereka. Dia menulis tentang teroris, menjelaskan tentang kesesatan pemikiran dan ideologi teroris ini. Buat tak puas hati dia bermain sampai ke tahap itu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya katakan tadi, kita kena tanam dalam jiwa kita jihad, tapi jihad yang sesuai dengan kehendak Ahlus Sunnah, kehendak Islam yang sebenar, bukan jihad yang disalah tafsirkan, bukan jihad yang disalah fahami. Kita dah buat program tahun lepas kita buat program seminar Islam anti teroris. Mula-mula siang bagus, malam hancur. Ya, kita buat program elok-elok nak jelaskan tentang konsep jihad di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malam masuk unsur-unsur politik, masuk unsur-unsur yang tak sepatutnya, yang memusnahkan segala usaha-usaha baik kita untuk menjelaskan kepada pemerintah tentang konsep jihad yang sebenar yang perlu kita fahami. Malam-malam disebut oleh ada salah seorang, ada yang bercakap, sebut ini teroris yang sebenar adalah UMNO. Cari pasal. La haula la quwwata illa billah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, penilaian seperti ini satu penilaian yang sangat dangkal. Bukan nak mempertahankan UMNO ataupun nak menidakkan perjuangan parti-parti politik yang lain. Tidak. Itu bukan kerja saya di sini. Cuma dalam kita menjelaskan hal-hal yang seperti ini kepada masyarakat, kita perlu fahamkan dia. Orang duk sibuk nak fahamkan politik semasa, tapi orang tidak berusaha untuk memahamkan masyarakat tentang mengapa wujudnya fahaman-fahaman yang seperti ini pada hari ini. Kita kena cerita. Kalau tak ada Khawarij dulu, nak ada agak fahaman seperti ini? Tak ada. Sebab ada Khawarij. Cerita pada masyarakat tentang Khawarij secara betul-betul. Dulu ada jihad zaman Nabi, pasti ada, confirm semua orang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasul percaya bahawasanya jihad ada di zaman Nabi SAW. Tapi jihad pada hari ini setelah disalah tafsirkan. Yang ni yang kita nak cerita, bukan nak pergi masuk. Kalau masuk rongkui dengan politik ni, habis lampu biru. Kerana manusia akan bercakap dengan kepentingan-kepentingan dan keutamaan-keutamaan mileage yang ada pada mereka. Mereka bukan nak bercakap atas dasar agama dan kepentingan kedudukan agama dalam kehidupan mereka. Jadi sebab tu perbincangan yang kita susun, subhanallah, kita datangkan Fudala, ustaz-ustaz kita, bahaskan tentang jihad, cantik dah, clear dah. Bahaskan tentang siapa itu teroris dalam Islam, bagaimana Barat cuba mengelirukan untuk menghilangkan perasaan jihad di dalam jiwa umat Islam. Sebab tak mau bagi lawan dia apa? Tiba-tiba habis. Jadi kalau nak buat jangan panggil orang gitu.